Baik, kita berada pada muka surat 111. Betul tak? Bab yang ke-26. Bab ma ja'a fi idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma iftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati, yang diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 111. Betul tak? Bab yang ke-26. Bab ma ja'a fi idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idam. Idam ini lauk pun boleh, kuah pun boleh. Dalam perkataan idam tu, dia merangkumi lauk, merangkumi kuah juga, merangkumi dessert, merangkumi appetizer. Jadi kalau dalam bahasa English, saya ada perkataan yang lebih sesuai, iaitu dish. This chapter is talking about the dish of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab
Nanti kalau di sini kita tengok bab ni tentang laut, nanti kita tengok mana ya, mana ikannya, mana ya, hidangan hidangan ni dia, ataupun menu, idam ni boleh menu, the menu of Rasulullah ataupun the meal of Rasulullah, the menu ataupun dish ya. Hadis yang pertama cuka. Baik, kita tengok hadis yang pertama ya. Bihi qala haddatsana Muhammad ibn Sahal ibn Askar wa Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Yahya ibn Hassan haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idam al-khal. Qala Abdullah ibn Abdurrahman fi hadithihi ni'mal udmu awil idamu al-khal. Haddatsana, ini telah khabarkan kepada kami Muhammad bin Sahal bin Askar bin Abdullah bin Abdurrahman, kedua-duanya berkata haddatsana Yahya bin Hasan haddatsana Sulaiman bin Bilal daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Berkata Abdullah bin Abdurrahman pada hadisnya, sebaik-baik lauk ataupun lauk au adalah cuka. Jadi sebab dia dah guna perkataan lauk kat situ, di sini pun sebab perkataan tu sama idam. Nama bab idam, hadis yang pertama dalam ni pun idam. Sebaik-baik idam adalah cuka. Di sini terjemah dia sebaik-baik lauk adalah cuka. Saya tak tahu kalau ini diambil daripada bahasa Indonesia. Indonesia lauk, apakah maksud lauk dalam Indonesia? Ada tak orang yang terbiasa dengan filem Indonesia? Lauk pauk tu termasuk kuah semua, betul tak? Maksud lauk dalam bahasa Indonesia, pengertian lauk. Pengertian lauk, meaning of dish. Lauk dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu daging, ikan dan sebagainya yang dimakan sebagai teman nasi. Tapi dia kata kat sini selain sayur pula. Macam lebih kurang macam kita juga Indonesia, lauk ni suatu yang nampak berketul, betul tak? Daging, ikan, ayam. Kalau kita kata the best dish is vinegar, hadis ni dalam terjemahan English ni apa? Sekejap ya. Ni'mal idam al-khal vinegar. Dalam bahasa English apa ni? Pun tak ada terjemahan yang ni'mal idam al-khal. Condiment, the best condiment is vinegar. What is, dia terjemahkan idam kepada condiment. What is condiment? Makna condiment adalah rasa, rempah.
Saya gunakan idam ni dish lah, senang. The best dish yang bersifat side lah kat sini. Ya. Jadi dish ni ada main dish kan, ada yang berbentuk side kan. Okay. So berdasarkan konteks pada hadis tu, kita tengoklah dish tu yang dimasukkan main course ataupun yang berbentuk side. Ya. Kalau yang ni sebaik-baik lauk adalah cuka, maksudnya sebaik-baik side dish adalah cuka. Sebab latar belakang kepada hadis ini, Rasulullah SAW pulang ke rumah. Hadis ni panjang. Rasulullah tanya kepada isterinya, Sayyidatina Aisyah, kalau tak silap saya, ada apa di rumah? Ada macam roti kering. Roti kering. Boleh cecah apa? Kata Rasulullah. Boleh makan dengan apa? Sayyidatina Aisyah kata, majrin semua dah kosong. Tin majrin semua kosong. Majrin semua kosong. Jam pun kosong semua. Kecuali cuka. Rasulullah kata, bawa cuka. The best dish is vinegar. Rasulullah cecah cuka, makan. Sebenarnya orang taklah sangat cecah roti dengan cuka. Tapi yang pertamanya Rasulullah, apa yang ada, baginda tak nak komplain. Awak ni dah tahu namanya isteri kan, sediakanlah lunch, sediakan dinner. Kita balik penat daripada kerja awak satu tu masak satu je kerja dia. Tak nampak dia dah bersihkan rumah, jaga anak, semua hantar pergi sekolah. Satu yang tu tak boleh buat, sediakan makanan je. Tapi Rasulullah SAW bersyukur apa yang ada. Mudah-mudahan kita dapat suami yang macam ni. Apa yang ada tu, ada apa? Ada kari semalam punya, ada dalam fridge, boleh panaskan. Bagus, semalam punya lebih dekat dengan zaman Rasulullah daripada hari punya. Hari ini lebih jauh daripada zaman Rasulullah. Bawa datang panaskan. Tak makan. Semalam punya lagi sedap sebenarnya tu. Semalam punya lagi sedap dan lebih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu? Yang semalam punya lebih dekat zaman Rasulullah, betul? Bismillah. Jadi yang pertamanya kita dapat belajar dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertoleransi. Rasulullah bertolak ansur. Rasulullah tak cepat nak tekan-tekan isteri dia, tak ada makanan, tak sediakan makanan. Baginda bersyukur apa yang ada. Apa yang syukur yang ada dah. Bismillah. Dan yang kedua, bila Rasulullah kata cuka adalah sebaik-baik dish, bermakna cuka mempunyai khasiat yang tinggi. Dan Rasulullah tak kisah nak makan roti dengan cuka, sebab makan dengan cuka tu sendiri menambahkan kesihatan yang baik untuk Rasulullah SAW. Suatu yang dapat manfaat pada tubuh badan. Bila sebut cuka, ianya adalah pemakanan sunnah. Dan cuka yang dimasukkan adalah cuka buah. Cuka buah, bukan cuka artificial yang kita beli murah-murah tu dekat Giant, dekat kedai runcit. Biasa cuka buah ni sekarang ni tak tahulah, mungkin Giant ada juga. Tapi biasanya kedai-kedai Middle East, cuka apple. Cuka apple ni dia adik-beradik dengan apple cider kan. Dia adik-beradik. Cuka kurma, cuka tin, ini semua ada di pasaran. Pergi saja Shah Alam ni pun ada beberapa kedai Madinah, kedai Al-Hijrah, kedai-kedai yang jual barang-barang Middle East. Biasa ni memang mempunyai banyak cuka, banyak jenis cuka. Cuka pomegranate ada tak? Cuka tin, cuka kurma, cuka apple, cuka limau pun ada. Cuka zaitun ada tak? Cuka zaitun.
Baik, kelebihan cuka dan bagaimana cara penggunaannya. Setiap cuka buah ni semua mempunyai khasiat yang berbeza-beza, tapi mereka ada berkongsi-kongsi antara salah satu kelebihan, sebab yang namanya cuka buah ni memang bagus untuk kesihatan. Di 10 sebenarnya yang lain semua menyeraikan lebih banyak kelebihan cuka ni. Cuma kat sini saya dapat yang 10 manfaat khasiat cuka kurma. Cuka ni kita boleh guna untuk cecah pun boleh, minum terus 1 camca pun boleh, ataupun nak 1 camca dalam masakan pun boleh, dalam salad, ataupun campur dengan air kosong, makan begitu je sebagai macam suplemen, ya. Baik, cuka kurma. Kelebihan cuka kurma mana tadi? Cuka buah-buahan bukan artificial. Jadi cuka buah-buahan ni dia lebih mahal sikit lah daripada cuka artificial. Yang pertama, baik untuk sistem pertahanan badan. Kerana apa? Kerana seperti cuka buah-buahan yang lain, cuka kurma juga padat dengan asid asetik yang bersifat antimikrobial serta anti radang yang baik. Komponen aktif ini dapat membantu badan membina sistem pertahanan yang kuat bagi melawan penyakit. Yang kedua, menyihatkan kulit. Secara tradisionalnya, cuka kurma sering digunakan sebagai penawar bagi keradangan kulit atau merawat kulit terbakar. Selain bersifat Ketiga, berpotensi untuk mencegah kanser. Kandungan anti-karsinogenik yang ditemui dalam cuka kurma juga menjadikannya berpotensi untuk melawan pertumbuhan kanser. Aktiviti antioksidannya yang cukup aktif juga memainkan peranan penting dalam melawan radikal bebas yang boleh mengakibatkan kanser. Manfaat keempat, kaya dengan antioksidan. Cuka kurma mempunyai antioksidan yang tinggi seperti polyphenol, carotenoid dan flavonoid mengikut jenis kurma yang diproses. Setiap cuka kurma mengandungi komponen antioksidan yang sangat istimewa. Contohnya cuka kurma merah mengandungi kandungan fenol yang tinggi, manakala cuka kurma hitam mengandungi aktiviti carotenoid yang tinggi. Ianya berguna bagi melindungi badan daripada penyakit. Yang kelima, bersifat antimikrobial. Sifat cuka kurma yang rendah nilai pH serta tinggi kandungan asid asetik didapati mempunyai komponen antimikrobial yang baik untuk menghapuskan pembiakan makroorganisme, mampu melawan bakteria yang sering menyebabkan penyakit. Yang keenam, baik untuk kesihatan jantung. Yang ketujuh, mengawal paras gula dalam darah. Kajian mendapati pengambilan 20 ml cuka kurma selama 10 minggu dapat membantu pesakit diabetes mendapat bacaan paras gula yang lebih baik selepas 3 bulan. Asid asetik juga membantu dalam mengurangkan penyerapan gula dalam badan sekaligus menstabilkan bacaan gula dalam darah. Sebab cuka ni benda masam. Benda masam ni kan dia yang baik. Sebab tu sejak saya kecil dulu, mak bagi apple cider. Mak kata bagus. Itu mak masam, masam bagus. Masam bagus. Benda yang masam bagus untuk kesihatan. Dari kecil saya dah didoktrinkan begitu oleh mak. Ya. Dan mak ejen jual apple cider. Waktu saya kecil, jadi mak tahulah macam mana nak cakap. Bila saya dah besar, bila belajar agama, baru jumpa hadis. Sebaik-baik dish cuka. Allah. Ingat betul mak bagi kecil-kecil bagi makan cuka. Mudah-mudahan jadi cerdik. Baik. Membantu dalam menurunkan berat badan. Yang ke-8, membantu menurunkan berat badan. Cuka kurma merupakan makanan tambahan yang baik bagi
orang yang ingin menurunkan berat badan. Untuk orang yang berniat, kalau tak ada niat tak apa. Yang berniat menurunkan berat badan, pengambilan cuka kurma sangat baik. Hasil kajian mendapati pengambilan jus cuka kurma. Saya nak kena buat ni. Niaga jus cuka kurma. Yang digabungkan dengan bawang putih. Bukan jus cuka kurma semata, tapi gabungkan dengan bawang putih selama pengambilannya selama 10 minggu berjaya menurunkan berat badan serta kandungan lemak. Itu hasil kajian lah. Hasil kajian ni entah tidak, kita cuba sendiri tengok. Kita cuba sendiri 10 minggu. Dalam masa 10 minggu kita tengok berapa kilo. Sebelum cuba tengok berapa kilo, lepas cuba berapa kilo. Asid asetik membantu dalam membuatkan orang rasa kenyang lebih lama. Patutlah turunkan berat badan. Asid yang ada dalam cuka tu, dia bantu ada rasa kenyang. Kesembilan, mengurangkan paras kolesterol dalam badan. Cuka kurma baik untuk diamalkan oleh individu yang mempunyai tahap kolesterol tinggi dalam badan. Kajian mendapati pengambilan 30 ml cuka kurma selama 8 minggu. 30 ml cuka kurma selama 8 minggu dapat menurunkan paras kolesterol secara berkesan di samping meningkatkan paras kolesterol baik dalam badan. Ke-10, baik untuk mengatasi simptom haid. Yang ni saya tak ada ni. Ini saya tak ada. Cuka kurma juga tinggi dengan mineral kalium dan kalsium. Mineral ini memberi kesan baik bagi mengurangkan senggugut. Ni pun saya tak ada. Senggugut ni. Dengan cara meredakan tekanan otak di rahim. Pun tak ada. Ia juga membantu dalam melancarkan lagi peredaran darah semasa datang bulan. Pun saya tak datang bulan yang tu. Saya tak apalah yang tu. Cara makan cuka kurma, nasihat doktor. Ya. Doktor kata apa? Jadi cuka kurma ini memiliki rasa buah serta masam dan manis yang seimbang. Bagi mengamalkan cuka kurma ini, anda boleh yang pertama larutkan 1 atau 2 camca sudu cuka kurma di dalam segelas air kosong pada waktu pagi ketika perut kosong atau sebelum tidur. Kedua, anda juga boleh tambah madu untuk mengurangkan rasa masamnya yang agak kuat. Ya. Ketiga, maksudnya campur dengan air tu rasa macam masam sangat, boleh campur madu. Cuka kurma juga boleh digunakan sebagai penambah rasa salad atau di dalam masakan sebagai pengganti cuka biasa. Selamat mencuba. Patut saya bawa botol cuka kurma sampel. Baik, banyak lagi nak baca khasiat makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat bagaimana Allah aturkan makanan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan yang baik-baik saja. Kalau kita ambil, dia bukan sekadar untuk pemakanan tetapi sekaligus sebagai kesihatan, suplemen dan manfaat tubuh badan. Hadis yang berikutnya, haddatsana Qutaibah, haddatsana Abul Ahwas daripada Simak bin Harb berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, bukankah kalian menikmati apa saja makanan dan minuman yang kalian inginkan? Aku pernah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan kurma yang memenuhkan perutnya. Ini apabila para sahabat melihat zaman beliau setelah Rasulullah wafat, zaman Islam gemilang, kekayaan datang melimpah ruah dalam haribaan orang-orang Islam, ya. Dan pada zaman tabi'in itu kaya raya lah. Kita boleh bayangkan zaman Sayyidina Umar saja, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi Amirul Mukminin, sedangkan beliau dah hanya khalifah yang kedua saja. Pada ketika itu 2/3 dunia sudah berada di bawah pemerintahan Islam. Two-third of the world. Itu zaman Sayyidina Umar tu. Bayangkan zaman-zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, zaman setelahnya semakin sampai Eropah pun diperintah oleh orang Islam.
Spanyol, Portugal diperintah oleh orang Islam. Jadi apabila melihat makanan dengan beraneka ragam, dengan bermacam menu, bermacam jenis resepi dan juga masakan, para sahabat, they cannot get rid of what they had been through with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam while Rasulullah is alive. Ya, mereka tak dapat, jiwa mereka sentiasa bersama Rasulullah. Tengok makanan sedap-sedap, teringat Rasulullah. Mereka, para sahabat terus terkait dengan Rasulullah. Kamu lihat makanan sedap-sedap, zaman Rasulullah tak ada makanan macam ni. Jadi para sahabat ni, apa yang mereka lihat, mereka pandang setiap juzuk, aspek saki-baki kehidupan mereka, semua mereka relate dengan zaman Rasulullah. Hati mereka tidak dapat terlepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nu'man bin Bashir kata apa? Bukankah kalian menikmati apa saja makanan dan minuman yang kalian inginkan? Lihat bermacam-macam ragam sekarang, macam-macam yang kamu nak makan, macam-macam kamu makan. Aku pernah melihat Nabi kamu tidak pernah makan kurma yang memenuhkan perutnya. Nu'man bin Bashir melihat bagaimana Rasulullah ini berlapar, dan baginda jarang dapat mengenyangkan perutnya. Dan kalian lepas course another course, lepas course another course, after meal another meal, meal upon meal, dish upon dish. Ya. Tapi zaman Rasulullah, dan itulah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk Nabi SAW banyak berlapar itu, ya, daripada satu segi menandakan kesederhanaan Rasulullah, dan daripada satu segi itulah cara hidup yang paling sihat, ya, dengan cara tidak terlalu memenuhkan perut, dengan sentiasa memenuhkan perut. Baik, hadis yang berikutnya. Haddatsana Abdah bin Abdullah Al-Khuzai, haddatsana Muawiyah bin Hisham daripada Sufyan, daripada Muharib bin Dithar, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik dish adalah cuka. Haddatsana Hannad, haddatsana Waqi', daripada Sufyan, daripada Ayyub, daripada Abi Qilabah, daripada Zahdam Al-Jarmi berkata, kami bersama Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi, Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat keturunan Yaman yang terkenal dengan suara yang sangat merdu, ya. Apabila baca Quran, Rasulullah sendiri seronok dengar kalau Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari baca Quran. Kemudian didatangkan kepada kami daging ayam. Tiba-tiba seorang lelaki daripada kami menjauhkan diri. Sahabat Nabi sudah ada dalam satu jamuan lah, dalam satu jamuan, dan kemudian datangkan ayam kepadanya sebagai hidangan makanan. Kemudian seorang lelaki di situ menjadi tabi'in, daripada kalangan tabi'in, menjauhkan diri. Dia tak nak makan ayam, dia jauh sikit, tak nak makan ayam. Berkata Abu Musa, mengapa kamu menjauhkan diri? Dia menjawab, kerana aku melihat ayam tu makan sesuatu yang kotor, maka aku bersumpah tidak akan memakannya. Aku kadang-kadang tengok ayam ni memang tepi longkang, makan benda-benda kat longkang. Makan kutip benda-benda kat parit kotor. Aku bersumpah tak nak makan ayam. Berkata Abu Musa, come here, dekat sikit dengan aku, dekat dengan ayam. Aku nak bagi tahu sedikit dengan kau. Dekatlah ke sini, sesungguhnya aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. In another sense that you think that you are more hygienic than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whereas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the most hygienic person in the world, and he eats chicken, and you want to stay aloof from chicken. You don't remember about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was eating chicken. Makanlah ayam, dia kata, marilah makan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan ayam. Dan Rasulullah adalah orang yang paling hygienik. Jangan kita sesiapa menyangka ada orang yang lebih hygienik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia yang paling hygienik. Rasulullah sendiri mengatakan an-nazafatu minal iman. Hygiene is the part of iman.
kebersihan, kesucian, hygiene adalah part of iman. Ya. Rasulullah yang mengajarkan kita perkara tersebut. Ya. Bermakna kalau Rasulullah makan ayam, bermakna it's okay to makan ayam. Walaupun kamu nampak dia makan kat longkang, makan kat parit, makan kat loji mana-mana pun, benda tu tak masuk dekat dia punya daging. Benda kotor yang dia makan tu tak menjejaskan daging dia. Ya. Daging dia sedap, tak rasa longkang. Ada tak siapa makan ayam masa rasa longkang? Tak ada. Ya. Jadi hadis ni menunjukkan ayam sudah wujud zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ingat wujud zaman kita saja. Sebab mungkin ada orang ingat ayam ni makanan moden sebab Kentucky Fried Chicken. Kedua, di dunia Arab ada ayam. Ya. Dunia Arab, kawasan Mekah, Madinah ada ayam. Kita jangan ingat ada unta saja. Unta, kambing saja. Ayam ada. Bahkan Rasulullah kata pada sahabat ni, kamu jangan mencela ayam bila dia sedang berkokok. Maksudnya memang mereka hidup ayam sekeliling. Ya. Jangan kamu mencela tatkala ayam jantan berkokok kerana dia melihat malaikat dan dia memberi petanda masuknya waktu solat. Ya. Bayangkan kalau ayam, binatang pun tak boleh cela kerana suaranya itu mengajak manusia kepada Allah. Ini kan pula manusia yang mengajak manusia kepada Allah. Jangan mencelanya. Kalau binatang berkokok, jangan maki hamun, jangan cela, jangan caci. Ini kan lagi manusia yang berperasaan, yang beremosi, ingin menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia untuk salat. Rasulullah bersabda, la tasubbudik fa innahu tuqizukum lis-salah. Jangan kamu mencela ayam jantan kerana dia mengejutkan kamu untuk solat. Saya rasa bahasa English dick tu daripada bahasa Arab, D-I-C-K, daripada bahasa Arab. Bahasa Arab ayam jantan ad-dik. La tasubbudik. Betul tak? Dik bahasa orang putih, ayam jantan, betul? Dik cock ke? D-I-C-K, bukan? La tasubbudik fa innahu yuqizu lis-salah. Macam saya sebut tadi. Dengan sanad yang sahih, rawahu Abu Daud. Jangan kamu mencela ayam jantan kerana dia mengejutkan kamu kepada solat. Kalau animal tak boleh dicela sebab ajak orang pada solat, ini kan lagi manusia. Lagi-lagi anak mencela ibu bapanya sebab ajak pergi solat, kejutkan dia pergi solat. Saya nak tidur lah mak. Cela pula mak dia. Ayam pun Rasul kata jangan cela. Ini cela mak bapak sendiri sebab kejutkan dia daripada solat. Biasanya ayam jantan ni dia kejutkan waktu subuh. Waktu subuh tu ayam jantan akan nampak malaikat. Sebab waktu subuh ni waktu tu malaikat akan banyak. Malaikat naik. Malaikat naik. Ketika tu dia berkokok. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya, haddatsana Fadl bin Sahal al-A'raj al-Baghdadi, haddatsana Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi daripada Ibrahim bin Umar. Tadi sekali lagi hadis yang sebelum ni pun, yang makan ayam pun lihat bagaimana dalam hidangan pun
para sahabat tetap kaitkan dengan Rasulullah. Kan? Padahal sahabat tadi boleh je biarkan dah, dia tak suka ayam dah. Dia makan benda lain boleh. Tapi para sahabat ni, they cannot get rid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai dekat sini. Nak habaq tau. Nak habaq pi. Nak habaq mai. Nak habaq mai. Okay. Rasulullah suka ayam. Maksudnya, ialah selera masing-masing sebenarnya. Orang suka ayam, makan ayam, tak suka ayam, sudah. Tapi para sahabat ni, kalau mereka tak ada selera terhadap suatu perkara, kan, mereka tetap nak ikut selera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tak suka tauge, mereka tengok Rasulullah suka tauge, mereka akan suka tauge. Walaupun selera asal mereka tak suka tauge. Kalau selera asal sahabat Nabi itu tak suka buah labu, tengok Rasulullah suka buah labu, mereka paksa selera mereka untuk jadi labu sebagai makanan kegemaran mereka, sebagai favorite food mereka. Mereka lihat diri mereka tak suka susu, mereka tengok Rasulullah makan susu, mereka akan suka susu, minum susu. Baik. Hadis yang berikutnya daripada Ibrahim bin Umar bin Safinah, dari ayahnya daripada datuknya Sayyidina Safinah radhiyallahu anhu, aku bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging burung hubara. Jadi antara dish Rasulullah adalah juga daging burung, iaitu hubara. Hubara ni sejenis burung yang panjang tengkuknya, paruhnya panjang, berwarna kekelabuan, terbang pantas, dagingnya antara daging ayam dan itik. Tempat kita ni dia macam burung wak-wak. Ya, bukan bangau. Dia macam burung wak-wak. Kalau kita duduk kampung kan yang wak-wak. Di kampung saya dulu banyak tu. Saya kata, ni burung wak-wak ni. Burung daripada tanah Jawa. Sebab tu dia suka sebut wak-wak. Awak. Okay. Ini al-hubara. Al-hubara yang dia kecil dia. Dia kecil dia. Al-hubara. Ni wak-wak Arab lah ni. Wak-wak Arab. Dia macam ni. Hadis yang berikutnya, haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Ismail bin Ibrahim daripada Ayub, daripada Qasim At-Tamimi, daripada Zahdam Al-Jarmi berkata, kami bersama Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Zahdam berkata, dia ingin menghidangkan makanannya yang terdapat dalam hidangan itu daging ayam. Dalam sekumpulan orang terdapat seorang lelaki dari Bani Taimillah yang berkulit merah seolah-olah bekas hamba. Zahdam berkata, lelaki itu tidak datang menghampiri. Abu Musa berkata kepadanya, dekatlah ke sini. Sesungguhnya aku pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memakannya, yakni memakan ayam. Lelaki itu berkata, aku pernah melihat ayam itu memakan sesuatu yang kotor, maka aku membencinya dan bersumpah tidak akan memakannya buat selama-lamanya. Hadis yang berikutnya, haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi dan Abu Nuaim, mereka berdua berkata haddatsana Sufyan daripada Abdullah bin Isa daripada seorang lelaki Syam yang bernama Atha daripada Abi Asid radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia berasal daripada pokok yang berkat. Zaitun adalah salah satu dish Rasulullah. Rasulullah tak kata minum zaitun, Rasulullah kata makan zaitun. Kita lihat Rasulullah berkata kulu zait, kulu zait. Rasulullah tak kata isyrabuz zait, minumlah zaitun. Rasulullah kata kulu zait, makanlah zaitun. Maksudnya betul-betul jadikan dia sebagai pemakanan. Zaitun bukan sekadar minyak, tapi sebuah pemakanan. Seperti mana susu, kata Rasulullah, susu bukan sekadar kamu minum, ia pemakanan kamu, suatu pemakanan.
Hadis yang berikutnya, hadatsana Yahya bin Musa, hadatsana Abdul Razak, amba'ana Ma'mar daripada Zaid ibn Islam daripada ayahnya daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Berminyaklah dengannya, menggunakannya sebagai minyak rambut dan juga lotion. Berminyaklah dengannya, maksudnya apply on your skin. Ya. Apply olive oil on your skin, itu maksud berminyaklah dengannya. Jadi Rasulullah ni memang gunakan betul-betul tu, rambut beliau memang berminyak, digunakan sebagai lotion. Ya. Cantik kulit. Sesungguhnya ia berasal daripada pokok yang berkat. Kerana pokok zaitun ni pokok para nabi. Ya, pokok para nabi. Para nabi hidup dengan pokok zaitun. Ya. Kan bumi Palestin kan bumi Anbiya. Itu kan bumi zaitun. Jadi beribu-ribu nabi hidup mereka berladang dengan ladang zaitun. Berkata Abu Isa Abdul Razak, ini yattarik dalam hadis ini. Kadang-kadang dia mengisnadkannya, kadang-kadang mengirsalkannya. Baik itu riwayat saja. Status riwayat. Mursal dan musnad. Tak apa. Hadis yang berikutnya, hadatsana As-Sinji. Beliau adalah Abu Daud Sulaiman bin Ma'bad Al-Marwazi. As-Sinji, hadatsana Abdul Razak daripada Ma'mar daripada Zaid bin Aslam daripada ayahnya daripada baginda Nabi SAW seumpama hadis sebelum ini, dan tidak disebutkan padanya daripada Umar. Dalam sebuah hadis, jika lain saja riwayat, dikira sebagai hadis yang berbeza. Ya. Jadi zaitun, minyak zaitun mempunyai kelebihan yang banyak apabila ianya diambil oleh Rasulullah SAW, bermakna Allah takdirkan sesuatu yang baik. Ya. Untuk kesihatan dan bahkan untuk zahir batin. Ya. Kelebihan minyak zaitun lebih kurang ada, di sini diselarakan 30 khasiat. Ya. 30 khasiat. Tapi saya baca sikit-sikit saja sebab semua dah tahu kelebihan zaitun. Ini baru kelebihan zaitun, belum kelebihan madu. Ada hadis ada hadis pasal madu dan banyak kelebihan. Madu asli maksudnya. Khasiat minyak zaitun, makan sesuatu sehari baik untuk jantung. Sekejap ya, kita nak keluar. Zaitun ni dia tak sama macam minyak yang lain ya. Minyak lain tu mungkin kalau gunakan tambah kolesterol, tapi minyak zaitun dia nyah kolesterol. Orang ubat kolesterol dengan setiap pagi minum 1 camca minyak zaitun. Kita jangan samakan minyak zaitun dengan minyak lain. Minyak lain tambah kolesterol. Minyak zaitun amalkan setiap pagi 1 camca minyak zaitun asli, buang kolesterol. Itu lain macam. Sesuatu yang diambil oleh Rasulullah lain macam. Mana dia punya? Okey. Minyak zaitun ni terlalu banyak. Saya cuma baca sikit-sikit je. Apa ni? Ya Allah. Pertama, membantu mencegah diabetes. Kedua, membantu mencegah kanser payudara. Dalam kajian Arab Saudi didapati bahawa oleuropein, sebatian semula jadi yang terdapat pada daun zaitun, mempunyai potensi sebagai anti-kanser payudara. Dalam percubaan yang lain, mengelakkan daripada penyakit Alzheimer. Ya. Yang berikutnya, memperkukuhkan tulang. Yang berikutnya, merawat kemurungan. Sebab minyak zaitun boleh meningkatkan tahap serotonin, bahan kimia dalam otak. Mengamalkan minyak zaitun ni, dia activate bahan di dalam otak. Ini telah dijumpai serupa dengan kesan beberapa anti-depression. Ya.
penggunaan minyak zaitun sebagai anti-depression. Yang berikutnya, membantu kurangkan berat badan. Yang berikutnya, membantu mengawal kolesterol dalam badan. Yang berikutnya, melegakan sembelit. Yang berikutnya, membantu menghapuskan batu karang pada buah pinggang. Yang berikutnya, membantu mencairkan tahi telinga. Yang berikutnya, melembabkan kulit. Kerana minyak ini mengandungi sejumlah besar vitamin E, antioksidan yang melindungi kulit daripada pelbagai faktor luaran. Yang berikutnya, memperbaiki kesihatan kulit. Yang berikutnya, membantu membuang makeup di muka. Yang berikutnya, mempunyai elemen anti penuaan. Dia lambat tua. Minyak zaitun ni sebab kulit ya. Kenapa? Apabila umur anda meningkat, kulit akan mula berketut dan mengendur. Anda boleh mengurangkan tanda-tanda penuaan ini dengan menggunakan minyak zaitun. Sebagai skrab bibir, supaya bibir nampak lembab. Yang berikutnya, menyembuhkan kulit tumit yang merekah. Kemudian, menjadikan rambut kekal sihat bila digunakan sebagai minyak rambut. Memperbaiki kesihatan kuku. Disebabkan vitamin E terdapat dalam minyak zaitun boleh meningkatkan penampilan kuku dan mencegah daripada penyakit pada kuku. Dan banyak lagi lah. Zaitun ni terlalu banyak. Antara cara penggunaannya tadi adalah secamca. Cuma orang yang dah memang ada kolesterol, yang itu kena minta nasihat doktor lah. Boleh tak ambil secamca minyak zaitun setiap hari? Orang yang dah ada kolesterol tinggi, yang tu kena minta nasihat doktor lah. Kalau doktor kata okey, okey lah. Kalau tak, ikut je lah nasihat doktor ya. Baik. Hadis yang berikutnya, Haddatsana Muhammad bin Bashar, Haddatsana Muhammad bin Ja'far dan Abdul Rahman bin Mahdi, kedua-duanya berkata Haddatsana Syu'bah daripada Qatadah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai buah labu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan makanan, atau baginda sallallahu alaihi wasallam diundang untuk makan buah labu, kemudian aku mengikori baginda sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan labu di tepi pinggan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu aku meletakkan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam kerana aku mengetahui baginda menyukainya. Ini memang biasalah bila kita khidmat pada seorang syekh, pada guru kita, bila ada jamuan, jemputan, kita akan letak makanan yang digemari oleh guru kita dekat dengan dia. Apa yang baginda akan makan dulu, itu apa yang guru kita suka, kita letakkan dulu depan dia. Ini biasa, ini SOP khidmat guru. Jangan guru tak suka durian betul-betul letak depan dia. Guru tak suka makan manis sangat, dah letak kek depan dia. Nanti mengerutkan muka dia. Kita tak nak macam tu khidmat guru. Khidmat guru ni kita kena tahu tabiat guru. Kita kena faham apa kegemaran dia. Jadi kita tak nak menggores hati dia. Kita nak memudahkan dia, menyenangkan dia. Kalau guru tak suka makan tempe, jangan. Tempe dia tak, ni saya yang masak ni daripada malam tadi, Syekh. Tak tidur ni, masak ni. Adab. Kalau tak tahu apa yang disukai oleh Syekh, tanya teman rapat Syekh ataupun anak murid rapat Syekh. Syekh suka tak tempe? Jangan saya masak ni, saya masak sendiri ni. Yelah, masak sendiri kalau Syekh tak suka. Janganlah paksa-paksa Syekh. Baik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana sahaja ada jemputan hidangan makanan, sebab Anas bin Malik ni pembantu ya, pembantu khusus Rasulullah. Riwayat hadis ni nampak tu Anas bin Malik. Beliau adalah khadam
khusus Rasulullah. Di mana sahaja beliau akan ada bersama Rasulullah. Jadi kalau ada jamuan makanan, beliau akan make sure ada labu. Kalau ada labu di situ, labu akan didekatkan dulu, kerana biasanya Rasul akan mulakan dulu dengan labu. Di sini ulama beristinbat bahawa sebelum makan, alangkah baiknya untuk dimulakan dengan buah terlebih dahulu. Kerana Rasulullah sebelum makan, baginda akan mulakan dengan buah. Kerana baginda akan makan labu dulu. Dan labu yang dimasukkan di sini adalah ad-dubba, yu'jibuhu dubba. Dubba ni labu air. Labu air ni dia tak adalah. Yang pumpkin kita tu sejenis adik-beradik lah, adik-beradik labu. Tapi yang labu yang disukai oleh Rasulullah tu yang macam ni. Ya. Kontor ni betul ni betul ni. Hijau. Labu air. Labu air. At-tubba. Labu air. Dia panggil labu air. Satu labu air. Labu air Arab dia macam ni. Labu air dia macam ni, dia macam buah bowling sikit. Dubak. Jadi dubak ni banyak. Ni semua dubak ni. Ini semua jenis labu. Ada jenis pumpkin, ada jenis macam ni. Tapi yang dubak jenis Rasulullah ni, yang saya difahamkan yang bentuk macam ni. Ya. Baik. Dubak ni memang, kalau saya di mana tak, memang sentiasa labu air ni ada dalam kuah untuk nak banyakkan kuah. Memang betul. Kita tengok hadis yang berikutnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hafs bin Ghiyath daripada Ismail bin Abi Khalid daripada Hakim bin Jabir daripada ayahnya berkata, aku masuk menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat buah labu yang dipotong-potong. Aku bertanya, apakah ini ya Rasulullah? Baginda bersabda, baginda bersabda, kami memperbanyakkan makanan kami. Jadi kalau makanan tu sikit pun, bila diperbanyakkan buah labu, makan sekali dengan labu, dia banyak, dia jadikan kenyang, cepatkan kenyang. Dia banyakkan macam lauk lah, banyakkan type of dish. Ini saya melihat ketika saya belajar di Thailand, tak silap saya, mesti ada labu air ni, mesti ada. Ataupun ketika belajar di Yaman, saya dah tak ingat dah di mana. Kalau setiap kali makanan dia tu memang akan ada labu air ni banyak, untuk nak supaya nanti bila cedok kan, daging pun ada tapi labu pun banyak nanti, supaya mencukupi, supaya perut masing-masing semua kenyang. Jadi Rasulullah sendiri yang potong. Labu ni memang sangat digemari oleh Rasulullah. Tak boleh lawan dah. Sayyidina Anas kata, maksudnya kalau ada durian dengan labu pun, Sayyidina Anas akan depankan labu pada Rasulullah. Cuma saya tak tahulah Rasulullah pernah makan durian ke tak. Tak pernah jumpa hadis lah. Labu pernah, labu. Ya. Kita habiskan bab labu. Ya. Satu lagi hadis berkaitan dengan labu. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id daripada Malik bin Anas daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, beliau mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang tukang jahit mengundang baginda sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dimasaknya. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada undangan tersebut. Tukang jahit itu menghulurkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti daripada tepung asyair dan air rebusan daging di dalamnya. Air rebusan daging ni kuah je. Kuah daging, kuah sup lah. Di dalamnya ada labu dan daging kering masin. Berkata Anas radhiyallahu anhu, aku melihat baginda Nabi SAW mencari-cari labu di sekitar kas'ah. Kas'ah adalah bekas untuk yang boleh dimakan untuk 10 orang. Maksudnya ditalam tu ke, baginda cari mana ada labu. Aku sentiasa menyukai labu sejak daripada hari itu. Alasannya Sayyidina Anas, selera dia tak berapa sangatlah dengan labu ni. Tapi bila tengok Rasulullah
mencari-cari labu, maksudnya Rasulullah suka dengan labu. Sejak daripada itu, selera aku pun selera labu. Dan setiap kali aku hadir undangan mana-mana, aku akan pastikan labu mesti ada dekat dengan Rasulullah. Sebab Rasul akan mulakan dengan labu dulu. Sebab bila Rasul mencari-cari tu, maknanya Rasulullah memang minat betul. Wallahu'alam. Sampai di situ. Pada pengajian akan datang, kita masuk madu. Kelebihan madu. Rasulullah suka manisan dan madu. Dia tak kata Rasulullah suka gula, Rasulullah suka manisan dan madu. Wallahu'alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kita kecintaan kepada Nabi SAW yang Allah Ta'ala jadikan sebagai role model yang terbaik untuk kita, example yang terbaik untuk kita, pedoman yang terbaik untuk kita untuk menjalani kehidupan yang terbaik sebagai seorang manusia di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dunia dan akhirat daripada cara hidup Rasulullah, daripada lifestyle Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah kumpulkan kita dengan baginda di hari akhirat kelak, dapat meminum telaga Al-Kautsar daripada tangan mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita syafaat baginda dapat masuk syurga tanpa hisab. Moga Allah kurniakan dengan keberkatan baginda, kesudahan yang baik kepada kita semua dan menjauhkan kesudahan yang buruk daripada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.